Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada pagi ini kita sama-sama menyempurnakan solat subuh secara berjemaah, dan dapat pula kita duduk sebentar untuk mengikuti kuliah pengajian majlis ilmu. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tajuk kuliah pengajian pada pagi ini suka saya menarik perhatian muslimin dan muslimat, yaitu tajuk amalan-amalan agar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tingkatan syurga yang tertinggi, yaitu Firdaus. Amalan yang dapat kita duduk bersama Nabi dalam syurga di akhirat nanti. Kita semua kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kasih sayang kita kepada baginda hendaklah lebih daripada kasih sayang kita kepada
sekalian manusia, ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak dan sebagainya, di mana Nabi SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku terlebih kasih daripada anaknya, bapanya dan sekalian manusia. Untuk menyatakan sempurnanya iman kita, kita hendaklah meletakkan kasih sayang kita pada baginda lebih daripada kasih sayang kita kepada anak kita, bapa kita, termasuk ibu kita dan sekalian manusia. Dan kita tidak berkesempatan dan berpeluang untuk hidup bersama baginda di alam dunia ini. Tidak seperti sahabat-sahabat baginda yang 124,000 orang sahabat, yang mana mereka sempat hidup bersama baginda, melihat akan tingkah laku baginda, akhlak perangai baginda yang paling agung, yang paling mulia, yang paling baik. Tidak ada lebih daripada seorang manusia yang memiliki akhlak yang paling agung lebih daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Maknanya Nabi ni manusia yang paling berakhlak, nombor satu. Dah tentulah dengan kemuliaan baginda, kebaikan baginda ni tuan-tuan, kita yang tak sempat berpeluang hidup bersama baginda di dunia ni, kita nak hidup bersama baginda di alam akhirat, iaitu dengan kita duduk bersama baginda dalam syurga yang tertinggi, iaitu syurga Firdaus, yang paling penuh dengan nikmat yang tidak ada tolak bandingnya. Di sana ada beberapa amalan berdasarkan kepada nas Al-Quran dan Sunnah, untuk kita dapat hidup bersama baginda dalam syurga Firdaus, masuk syurga Firdaus. Maknanya syurga Firdaus bukan hanya untuk baginda seorang atau sekedar para anbiya, siddiqin dan syuhada. Bahkan di kalangan orang-orang seperti kita juga boleh untuk masuk ke dalam syurga Firdaus, asalkan melakukan amalan-amalan yang dinyatakan oleh Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa amalan yang boleh sama-sama kita lihat. Pertama sekali, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dengan ketaatan yang menyeluruh, ketaatan yang mutlak, ketaatan yang tidak berbelah bagi dan berbahagi belah. Taat yang semata-mata taat. Ini berdasarkan kepada ayat surah An-Nisa ayat 69. Allah Ta'ala berfirman, wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dikurniakan nikmat ke atas mereka
di kalangan nabi-nabi, siddiqin yang membenarkan agama Allah, syuhada yang mati syahid di jalan Allah, dan orang-orang yang soleh. Maknanya jelas Allah menyebut sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, taat yang menyeluruh, bukan ambil separuh tinggal separuh, bukan. Taat yang semua, tak ada satu pun tinggal, maka dia akan bersama dengan nabi-nabi. Bukan setakat Nabi Muhammad seorang ya, sekedan para nabi. Kemudian lepas nabi, makam lepas nabi dan siddiqi. Siddiqi ini makam yang kedua lepas nabi-nabi. Nabi-nabi nombor satu lah, tak ada yang lebih daripada nabi-nabi. Makam nabi-nabi, makam yang tertinggi, diikuti dengan siddiqin. Siddiqin ini iaitu yang membenarkan agama Allah, yang tak pernah pertikai langsung sedikit pun agama Allah. Seperti mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni tuan-tuan, seorang sahabat yang apa saja yang Nabi sampaikan dia percaya, walaupun tak masuk akal. Kan, itu sebab ketika Nabi pulang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, peristiwa yang dinyatakan sebagai mukjizat, yang mencari adat, yang akal tak boleh terima, logik tak logik. Sebab perjalanan yang begitu panjang hanya memakan masa 1 malam saja, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik pula ke Sidratul Muntaha, turun pada malam yang sama. Hanya mengambil masa sebahagian daripada malam sahaja. Sebab itu orang-orang kafir Quraisy, mereka ni bila diberitahu tentang berita ini, mereka merasakanlah peluang untuk mereka menarik semula sahabat-sahabat Nabi untuk kembali kepada agama mereka, murtad. Sebab apa? Sebab bagi mereka apa yang Nabi sampaikan ini tak masuk akal. Satu benda yang bagi mereka kiranya bohong, dusta. Jadi maka sebab itu orang-orang kafir pergi jumpa Abu Bakar Siddiq, bagi tahu pada Abu Bakar sekian-sekian Nabi Muhammad telah pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun pada malam yang sama. Abu Bakar kata apa? Kalau berita ini datang daripada mulut Nabi Muhammad SAW, lebih pada ini pun aku percaya. Dia kan? Abu Bakar kata kalau ia daripada mulut Nabi tak masuk akal, lebih pada yang ni pun Abu Bakar kata dia percaya. Sebab apa? Rasul seorang siddiq juga kan. Di antara sifat Nabi juga siddiq, dia seorang yang benar. Maka Bakar ni dia digelar dengan As-Siddiq, seorang yang membenarkan apa saja yang datang daripada Nabi, yang Nabi cakap, perkatakan, walaupun tak logik, dia tetap percaya, dia tak pertikai seinci pun, tuan. Itulah Abu Bakar Siddiq. Kita ni tak tahulah boleh pun tak boleh jadi Siddiq ni. Kan? Makna jangan pertikai langsung, jangan pertikai. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa Islam macam ni, kenapa kena macam ni, jangan pertikai. Terima je, sami'na wa ata'na. Innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah menyatakan hanya senya ucapan perkataan orang-orang yang beriman ialah apabila diseru kepada Allah dan Rasul untuk Rasul menghukum di kalangan mereka, mereka menyatakan kami dengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang berjaya.
Itu sifat orang-orang beriman yang membenarkan agama Allah Azza wa Jalla. Kita jangan pertikaikan langsung tuan. Jangan. Baik, itu yang pertama. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Kemudian syuhada yang mati syahid di jalan Allah ni juga merupakan golongan yang mulia. Sebab apa? Sebab Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Yughfar lisyahidi illa dain, kecuali hutang saja. Yang lain semua Allah ampunkan. Makna mereka ni bersih daripada dosa. Sebab itu mereka golongan yang mulia, dimasukkan ke syurga Firdaus. Dan yang keempat ni adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni orang-orang yang melakukan amal soleh. Dan kita boleh termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Yang itulah kan makam kita ni tuan-tuan, Nabi-Nabi dah tak boleh lah. Siddiqin ni macam tak apa nak boleh kot kan. Tengoklah keadaan kan, syuhada mati syahid. Peluang untuk mati syahid kita ni mungkin tak ada rasanya. Kalau duduk di Malaysia lah, kalau nak kena pergi Palestin boleh lah kan. Mati syahid yang dapat syahid dunia akhirat. Dia ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang tu itu boleh kita dapatlah yang tu. Boleh syahid dunia, syahid akhirat. Tapi yang dimaksudkan dengan syuhada dalam ayat ini ialah yang mati syahid dalam menempuh peperangan menghadapi orang-orang kafir. Itu maksud syuhada di sini. Bukan yang mati COVID-19 tu. Itu pun syahid juga lah kiranya. Tapi tak masuk yang ni. Kemudian salihin lah. Salihin tu insya-Allah lah. Kan, kalau kita melakukan amal soleh, kan, buat benda-benda hak baik, tinggal hak yang mungkar, yang jahat, yang maksiat ni, insya-Allah ada peluang untuk jadi orang-orang yang soleh. Itulah maqam kita nombor 4 lah. Kalau boleh pun kan. Kalau tak boleh tak tahu lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang kedua untuk kita berada dalam syurga Firdaus bersama baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu mencintai Nabi Muhammad SAW. Cinta pada Nabi. Baik, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas menyatakan, kami tidak pernah bergembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi, hadis Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia? Anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cinta pada hari kiamat. Ataupun dalam versi yang lain menyebut al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang ia kasih, ia cinta pada hari kiamat, walaupun dia tak pernah bertemu dengan orang itu. Tapi bila dia kasih cinta dia pada Nabi, cinta pada sahabat, orang yang cinta kasih pada Nabi dan sahabat akan bersama-sama Nabi dan sahabat di hari akhirat. Jadi Anas menyatakan, aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap akan bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Anas ni mengharapkan dia akan bersama dengan Nabi, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa? Pasal dia cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Dia mengharapkan akan bersama mereka di hari kiamat, walaupun kata dia amalan dia tak sama macam amalan Nabi, amalan Abu Bakar, amalan Umar. Tawaduknya Anas ni tuan-tuan. Jadi kita, kalau kita cinta benar-benar pada Nabi,
kita akan bersama Nabi dalam syurga Firdaus, tuan-tuan. Cinta ni makna tadilah, meletakkan cinta kita pada Nabi lebih daripada ibu kita, bapa kita, anak kita, suami, isteri dan sekalian manusia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang ketiga, melaksanakan rukun Islam dan tidak derhaka kepada ibu dan bapa. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban daripada sahabat Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, iaitu seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahawa tidak ada sembahan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Aku solat 5 waktu, menunaikan zakat hartaku dan berpuasa di bulan Ramadan." Maka Nabi bersabda, barang siapa yang mati atas dasar ini, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, solat 5 waktu, zakat dikeluarkan dan Ramadan dia puasa, kalau dia mati atas dasar ini, ya, kata Nabi, maka ia akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada pada hari kiamat. Seperti ini Nabi tunjukkan jari telunjuk dan tengah, betapa dekatnya Nabi dengan orang yang menyempurnakan rukun Islam, selagi mana ia tidak derhaka kepada ibu dan bapa. Syarat dia lah, kalau setakat dia solat tak cukup, tuan-tuan. Kalau dia derhaka kepada ibu bapa, dia tak boleh masuk syurga, apatah lagi syurga Firdaus. Jadi maknanya rukun Islam tunaikan, kemudian berbakti, taat pada ibu dan bapa sebagai tiket untuk masuk syurga bersama baginda para nabi, siddiqin dan syuhada. Nampak, taat pada ibu dan bapa ni, tuan-tuan, sangat-sangat perlu dijaga sungguh. Itu sebab, tuan-tuan, lepas sembah Allah, kita hendaklah berbakti pada ibu dan bapa. Dia punya ranking, tuan-tuan, kan? Lepas Allah, ibu dan bapa, ranking nombor 2. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan kamu menyuruh tidaklah menyembah melainkan hanya kepada Allah, dan berbaktilah kamu kepada ibu dan bapa. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbaktilah kepada ibu dan bapa. Anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan kepada ibu dan bapamu, dan kepadakulah, kata Allah, kamu dikembalikan. Makna ranking ibu bapa ni, tuan-tuan, nombor 2 lepas Allah dan Rasul lah. Itu sebab ketaatan kepada ibu bapa ni, tuan-tuan, sampai kepada walaupun mereka tu bukan Islam, walaupun mereka bukan Islam, kita tetap menghormati mereka, dan kalau apa-apa hajat yang mereka inginkan, kita tunaikan selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Sakit, demam, kita nak kena uruskan nafkah walaupun bukan Islam. Kalau meninggal dunia, iringi jenazahnya ke kubur, tuan-tuan, sampai tahap tu.
Sebab hubungan ibu bapa ni saudara sangat kuat. Sangat kuat. Tak boleh langsung lepas. Ikatan tu ikatan yang tak lepas sampai bila-bila. Dan itu sebab bapa ni tuan-tuan, kalau sekiranya jahat macam mana pun, tetap ibu dan bapa kita. Walaupun dia benci kita, maki hamun kita, dia tak kasih sayang pada kita, tapi tetap kita sayang pada dia, macam mana pun tuan-tuan. Itu. Bahkan kalau ibu bapa bunuh anak sendiri, mereka tak dikenakan hukum qisas. Tak boleh mereka dibunuh balas dengan sebab mereka bunuh anak mereka sendiri. Bahkan kalau bergaduh pun, kalau sekiranya dipukul ibu bapa, kita tak boleh balas pukulan ibu dan bapa kita. Tak boleh balas. Dia pukul lah kita. Adapun kita tak pukul semula, tak boleh sama sekali. Kita hanya mengelak, lari lah. Tangan kita nak letak, kita nak biar dipukul kan, tapi kita nak balas tak boleh. Itu kedudukan ibu dan bapa. Itu dia kan? Bahkan Nabi kata apa? Anta wa maluka li abik. Engkau dan harta engkau untuk bapa kau. Tuan-tuan, kita ni milik bapa kita. Harta yang kita miliki itu harta bapa kita. Itu sebab kalau dia ambil harta kita, itu harta dia juga. Kedudukannya begitu. Dia mencuri harta kita, itu hak dia. Kedudukan bapa sama dengan ibu juga. Ibu pun sama lah. Itu dia punya kedudukan bapa ni memang sangat tinggi darjat mereka yang Allah letakkan, tuan-tuan. Baik. Jadi berbakti kepada ibu bapa, sama ada masih hidup dan meninggal dunia. Kan? Masih hidup kena berbaktilah. Jangan kita abaikan, tuan-tuan. Dan meninggal dunia pun kita berbakti dalam konteks kita derma, niatkan untuk mereka, kita doakan mereka, kita berbaik-baik dengan rakan-rakan mereka yang mereka berbaik semasa mereka hidup. Itu antara cara untuk kita silaturahim dengan ibu bapa kita yang meninggal, dengan kita berbaik dengan orang-orang yang dia berbaik-baik semasa hidupnya, kawan-kawan dia. Jangan tak peduli. Itu yang sebelah hadis. Maknanya itu cara kita berbaik kepada ibu bapa dan kita berbaik dengan kawan-kawannya. Tuh, nampak ada kedudukan ibu bapa. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, memperbanyakkan solat sunat. Memperbanyakkan solat sunat, iaitu hadis riwayat Muslim daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah ni tuan-tuan, dia salah seorang Ahlus Suffah. Ada lebih kurang 70 Ahlus Suffah yang duduk di penjuru-penjuru Masjid Nabawi. Di beranda-beranda Masjid Nabawi ini ada lebih kurang 70 orang sahabat Ahlus Suffah yang tidak ada tempat kediaman. Tak ada tempat kediaman. Rumah tak ada. Miskin tuan-tuan. Tak ada. Tak ada apa. Mana hidup, maknanya dia punya kemiskinan tu. Tetapi miskin mereka ni pun tuan-tuan, mereka tak kisah. Miskin dunia bagi orang-orang sahabat ni tuan-tuan, mereka tak risau. Mereka tak bimbang kemiskinan dunia. Kita bimbang tuan-tuan, miskin dunia ni apa nak makan. Anak kita esok nak makan apa, bimbang. Tapi sahabat dia tak bimbang soal dunia, dia bimbang soal akhirat. Jadi Rabi'ah ni seorang lelaki, dia bukan perempuan. Nama macam perempuan. Rabi'ah ni lelaki. Dia macam Usama lelaki. Maisarah yang menemani baginda dalam perjalanan perniagaan ke Syam, berniaga barangan Khadijah binti Khuwailid yang sebelum baginda kahwin dengan Khadijah. Maisarah tu lelaki, bukan perempuan.
Salamah lelaki, termasuk juga Rabi'ah ni laki-laki. Jadi Rabi'ah ni dia kata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyiapkan air wudu dan keperluannya. Rabi'ah ni dia menyediakan keperluan baginda lah. Sebenarnya baginda ni tuan-tuan, dia tak bersuruh sahabat-sahabat dia untuk memenuhi keperluan dia, tapi sahabat sendiri yang menawarkan diri untuk memenuhi keperluan baginda. Itu sahabat Nabi. Nabi tak pernah mengarah, dia hanya menyuruh apa yang Allah suruh. Adapun untuk diri dia, dia tak pernah suruh sahabat dia, tak pernah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun dia jadi khadam Nabi. Anas kata apa? Dia tak pernah mendapat apa-apa arahan daripada Nabi. Nabi tak bersuruh dia apa, tapi dia pandai-pandai untuk nak buat apa yang patut untuk Nabi. Nabi suruh tidak. Itu Nabi tuan-tuan. Hebat Nabi ni, kita mengarah banyak sangat. Suruh itu, suruh ini, banyak menyuruh kita, suruh itu. Tapi Nabi tak. Jadi Rabi'ah ni dia memenuhi keperluan makna air wuduk. Sebablah memanglah mana ada bilik air di rumah, nak kena turun tanah pergi cari perigi telaga. Terus kata zaman Nabi, zaman tok nenek kita dulu pun mana ada bilik air kat rumah, turun tanah tuan-tuan. Saya ingat lagi nenek saya dekat Kedah, pergi rumah dia, memang tak ada bilik air di rumah, turun tanah, air pakai pam ni. Sejuk lah tu. Kalau subuh-subuh tu sejuk sungguh, Yalah dia kawasan penuh dengan pokok, pokok durian semua ada lah, hutan lah, macam hutan lah, turun tanah. Nenek saya ni buta je, tak nampak, tapi dia boleh tunjuk rumah. Nak pergi rumah siapa, dia boleh tunjuk, ikutlah dia. Dia buta, dia boleh pimpin kita pergi rumah orang ni, pergi rumah orang ni. Dia hafal jalan tu, dia tak payah orang tu, tak payah, dia tak pakai tongkat pun. Dia buta tapi dia tak pakai tongkat. Dia turun tangga apa benda ke, boleh belakang. Dia dah hafal jalan. Jadi turun tanah tuan-tuan. Tu masa zaman, bahkan zaman dulu pun orang mandi parit dulu, mandi parit, cuci baju parit tuan-tuan. Mana ada bilik air kat rumah. Tu zaman tok nenek kita, zaman Nabi lagi lah, nak kena cari pergi di luar dan sebagainya. Jadi maknanya Rabi'ah ni pergi ambil air untuk wuduk Nabi, sediakan air tu kan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Nabi kata dekat Rabi'ah, mintalah sesuatu. Nak minta apa? Nabi ni tuan-tuan, dia adalah seorang presiden, Perdana Menteri Madinah. Dia ketua nombor 1. Maknanya dia boleh, kalau Rabi'ah nak apa, dia boleh penuhi. Satu. Yang kedua, Nabi, dia doa dia makbul, mustajab, doa Nabi ni. Jadi Nabi tawarkan kepada Rabi'ah, apa kamu nak minta ni? Mintalah sesuatu, kan? Macam zaman pilihan raya kita sekarang ni lah, kan? Nak minta apa, mintalah tu, tuan. Dia bagi tu, kan? Esok lebih lepas pilihan raya esok, tak tahulah, kan? Masa ni nak minta itu, nak minta ini, kan? Tapi Nabi tak macam tu lah, kan? Kemudian baginda, lalu maka aku menjawab, kata Rabi'ah, aku meminta kepadamu agar aku boleh bersamamu di dalam surga. Itu dia permintaan Rabi'ah tuan-tuan. Walaupun dia miskin, patut dia minta lah. Dia minta lah ladang kurma ke,
kambing ke, nak ternak kambing ke, unta ke kan, bolehlah membiak lebih kurang. Dia orang miskin, keperluan dia ada, tapi dia tak minta. Dia minta, aku nak duduk dalam syurga bersamamu di hari akhirat. Itu permintaan dia. Kemudian baginda menjawab, ada lagi tak selain itu? Apa lagi kamu nak minta, apa lagi? Aku katakan, itu saja ya Rasulullah. Yang tu ya. Kalau kita macam-macam kita minta kan? Minta ladang kurma, unta, kambing kan? Kalau kita lah minta didoakan rezeki yang luar, panjang umur kan, sihat tubuh badan, itulah dunia kan. Tapi dia minta akhirat, kebaikan akhirat yang tak ada lebih daripada kenikmatan berada di syurga. Yang syurga tu nombor satu punya syurga Firdaus, duduk bersama dengan Nabi, dan nikmat dan terbesar di hari akhirat esok tu. Maknanya Rabi'ah ni dia fikir bab akhirat, dia nak kecap nikmat akhirat. Walaupun di dunia ni dia tak ada apa sangat, hidup miskin, lebih kurang susah, tapi dia sabar. Sebab apa? Sebab bagi dia hidup ni tak lama. Dan memang pun tak lama pun kita hidup. Tak lama dah tuan, 60, 70 ya. Bukan lama mana pun, tapi akhirat esok selama-lamanya, tiada penghujung tuan. Ni wawasan sahabat kita. Kita ni wawasan hanya duniawi, ukhrawi itu tak fikir langsung dah. Itu kebanyakan kita tuan-tuan. Jadinya baginda bersabda, maka bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud, yakni solat. Nak masuk syurga bersama Nabi boleh, tapi banyakkan sujud, makna kata solat. Solat sunat kan, solat fardu 5 waktu ya tuan-tuan, banyak mana kan. Yang sunat tu diperbanyakkan kan, sunat muakkad. Kalau sunat muakkad ni yang mengiringi waktu ada 12 rakaat kan. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat. Kemudian solat sunat duha, sekurang-kurangnya 2 rakaat, tapi Nabi biasa buat 4 rakaat. Kemudian solat sunat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Kemudian bila kita masuk ke masjid, jangan lupa untuk solat sunat tahiyatul masjid. Ini sunnah. Kemudian solat sunat taubat. Bila kita berdosa pada Allah, sebelum kita bertaubat, sunnahnya kita solat 2 rakaat ya, sebab Nabi kata sesiapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, setelah itu dia minta ampun kepada Allah, pasti Allah ampunkan dosa dia. Maknanya kita boleh minta ampun terus, tapi elok lagi kita solat dulu sebelum kita minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Itu antara solat yang biasa Nabi lakukan tuan. Ataupun solat sunat mutlak, apa-apa solat lah kan. Maknanya kita perbanyakkan solat ni, makna itu untuk kita berada bersama Nabi dalam syurga tuan. Sebagaimana yang Nabi katakan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Baik, kemudian yang kelima, dia ada banyak lagi ni kan? Kita sebut sampai 5 cukup kot. Memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu sabda Nabi sallam, sesungguhnya manusia yang paling utama dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat ke atasku. Ni Nabi kata, sesungguhnya
manusia yang paling utama dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat ke atasku. Selawat ni tuan-tuan kena perbanyakkan. Dan sekurang-kurangnya tuan-tuan, paling kuranglah 10 kali pagi, 10 kali petang untuk kita mendapat syafaat Nabi. Itu sekurang-kurangnya. Kalau yang itu pun tak ada juga, tak tahu lah. Nak kata cinta Nabi ke mana? Okey. Tapi kalau yang banyak ni tuan-tuan, ribu kan. Kalau ratus sikit, 1000 kali pun tuan-tuan tak lama. Kalau kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 100 kali, lebih kurang 3 minit. 3 minit tuan-tuan, 100 kali 3 minit. Maknanya kalau 1000 kali 30 minit. Setengah jam je. Setengah jam lama ke? Tak lama. Baik, nak pendek lagi. Sallallahu ala Muhammad 100 kali 2 minit. 1000 kali 20 minit. 20 minit itu. Lama ke 20 minit? Sikit tu. Kan? Nampak tak? Tak lama pun. Tapi ialah kita ni ghaflah. Kan? Ghaflah, leka, lalai, sibuk dengan dunia, kan? Langsung tak selawat. Padahal bukan lama pun. Bahkan paling mudah ni tuan-tuan, kalau kita selawat ni sambil kita memandu. Kan? Memandu bukan ada buat apa pun, memandu kan. Duduk diam pun buat apa? Zikir. Antaranya berselawat juga. Penuhi, basahkan lidah dengan zikrullah dan selawat ke atas Nabi tuan-tuan. Ada juga pahalanya. 1000 kali ni paling kurang lah tuan-tuan. Lebih lagi baiklah. Boleh tuan-tuan. Bukan lama pun, tak lama pun. Tapi main kita ni, itulah kata tadi, tak ingat. Tak jadi orang ni ingat kepada Allah dan ingat kepada Nabi. Ingat Nabi bila? Bulan Rabiul Awal. Bila masuk bulan Rabiul Awal baru ingat Nabi. Lepas habis bulan Rabiul Awal ni langsung tak ingat dah. Tahun depan pula ingat Nabi. Kan? Nampak tak kita jenis lagu tu, jenis musim. Tak, Rasulullah ni sahabat Nabi tuan-tuan, dia tak ingat Nabi bulan Rabiul Awal, dia ingat Nabi sepanjang hidup mereka. Tu para sahabat. Tu sebab mereka tak sambut pun Maulidun Nabi. Pasal apa? Pasal mereka ni memang hari-hari ingat Nabi. Kita kalau tak sambut Maulidun Nabi, lagi tak ingat langsung. Ni kita punya makam kita ni tuan-tuan, memang jauh lah kita ni. Kan? Rendah martabat kita ni tuan-tuan kan. Nak sebutnya. Itu sebab tuan-tuan, nak duduk bersama Nabi, kena banyakkan selawat kata Nabi. Bahkan nanti bila kita di padang mahsyar pun, kan, nak duduk dekat-dekat dengan Nabi, antaranya selawat banyak-banyak. Kan ramai manusia penuh padang mahsyar tuan-tuan. Macam mana kita nak dekat dengan Nabi? Ni, selawat banyak-banyak ke atas Nabi. Itu di padang mahsyar saja. Kemudian di dalam syurga pun sama. Kalau kita nak masuk syurga bersama Nabi, banyakkan selawat ke atas Nabi itu. Bukan susah pun. Tapi main dengan malah, ghaflah, lalai, kan? Itu yang susah. Sungguh kita ni tuan-tuan, bukan payah. Kita nak beramal ni tuan-tuan, bukanlah banyak mana pun, bukan sukar pun, tapi dengan sebab kita ghaflah. Manusia ni dia ghaflah. Ghaflah ni maknanya dia leka, lalai, khayal. Tu belum kena ketum lagi tu. Kalau kena ketum lagi khayal lah tuan-tuan. Tak kena ketum pun khayal. Itulah kita tuan-tuan. Sungguh. Itu sebab kita nak kena kuatkan iman kita dengan zikrullah. Selawat banyak-banyak tuan-tuan. InsyaAllah lebih-lebih lagi hari Jumaat tu memang dah. Pada setiap asa boleh insyaAllah. Itu 5 saja kita dapat sebut hari ini. Ada lagi banyak lagi.
Hak yang ni kita tangguh kemudian lah. Cukuplah setakat tu. Hak 5 ni kalau dapat buat pun alhamdulillah. Itu pertama, taat pada Allah dan Rasul dengan ketaatan yang menyeluruh. Yang kedua, cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perbanyakkan salat sunat. Yang keempat, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Dan yang kelima, rukun Islam sempurnakan dan tidak derhaka kepada ibu dan bapa. InsyaAllah kita dapat jaga yang ni, kita dapat hidup bersama Nabi. Tuan-tuan, ini merupakan nikmat yang terbesar. Masuk surga tu nikmat dah, tapi lebih lagi nikmat bila dapat masuk surga Firdaus, nombor 1 punya surga, tuan-tuan. Bersama Nabi duduk pula, tuan-tuan. Itulah sebesar-besar nikmat yang tak ada tolok bandingnya di hari akhirat esok. Saya kira itulah sekadar perkongsian yang dapat disampaikan pada pagi ini. Semoga ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma nastajiru bika minan nar. Allahumma nastajiru bika minan nar. Allahumma nastajiru bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.